لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini dalam kuliah tafsir kita akan mentafsirkan ayat yang ke-35 daripada surah Al-Ma'idah, iaitu ayat yang memperkatakan al-wasilah, ataupun kita terjemahkan dalam bahasa Melayu jalan. Jalan yang dimaksudkan di sini ialah jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ittaqullaha, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Wabtaghu, dan kamu semua carilah, ilaihi, kepadanya, yakni kepada Allah, al-wasilata, jalan yang menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilihi, dan berjuanglah kamu ataupun berjihadlah kamu semua pada jalannya, la'allakum, supaya dengan itu kamu semua akan menjadi tuflihuna, ya, supaya dengan itu kamu semua tuflihuna, akan beroleh kejayaan, yakni dikurniakan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 35 surah Al-Ma'idah ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuknya dalam muka surat mushaf, muka surat 113 mushaf Al-Quran. Yang pertama sekali, dalam kita memahami ayat ini, walaupun fokus kita dalam kuliah kita pada kali ini adalah al-wasilah, jalan menuju kepada Allah, namun di sini ada dua perkataan yang perlu kita tumpukan untuk kita memahami dengan baik ayat ini. Yang pertama sekali adalah perkataan al-falah, kejayaan, kerana ayat ini salah satu daripada ayat-ayat yang menyebutkan tentang kejayaan, di mana menurut para ulama yang menghitung ataupun yang membuat bancian berkenaan dengan tajuk-tajuk ataupun topik-topik dalam Al-Quran, menurut mereka perkataan yang merujuk pada al-falah dan juga pecahan-pecahannya, sama ada yang berbunyi aflaha, iaitu orang yang berjaya, tuflihun, al-muflihun, terdapat sebanyak 40 kali di dalam Al-Quran, satu bilangan yang agak banyak. Perkataan al-muflihun sahaja, iaitu yang bermaksud orang-orang yang berjaya, orang-orang yang memperolehi al-falah, disebut oleh Allah ataupun diulang oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Ini menggambarkan bahawa penekanan Al-Quran, ataupun dapat kita sebutkan bahawasanya di antara matlamat yang ingin dicapai oleh Al-Quran ialah al-falah. Al-Quran ingin membawa manusia untuk mencapai al-falah, yang mana nanti kita akan huraikan apa dimaksudkan dengan al-falah mengikut penafsiran para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua ni ialah perkataan al-wasilah. Al-wasilah merupakan satu perkara yang perlu kita lakukan untuk mencapai al-falah. Wabtaghu ilaihi al-wasilah, kata Allah, kamu semua carilah kepadanya, yakni kepada Allah, al-wasilah, di samping kamu berjihad di jalan Allah, la'allakum tuflihun,
Dan sebagai ulama menyebutkan bahawa jihad itu termasuk dalam wasilah, tetapi Allah mengulangi, Allah menyebut secara khusus di dalam ayat ini bagi menggambarkan kepentingan jihad ataupun mungkin kerana meraihkan konteks ayat itu sendiri. Jadi al-wasilah ini merupakan satu perkara yang mesti dilakukan oleh manusia untuk mencapai kejayaan. Jadi dalam kuliah kita ini, dua perkataan inilah yang kita akan fokuskan. Yang pertama perkataan al-falah, yang keduanya adalah perkataan al-wasilah. Al-falah menurut mufassirin, di antaranya seorang ulama yang masyhur dalam bidang pentafsiran Al-Quran, iaitu Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, dalam kitabnya yang juga masyhur di sisi para ulama dan juga penuntut ilmu, iaitu kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Kata dia, yang dimaksudkan dengan al-falah iaitu az-zafru wa idraku bughyatin, iaitu kita berjaya untuk mencapai cita-cita, kita berjaya untuk menemui ataupun mencapai cita-cita dan juga tujuan dalam hidup kita. Kemudian kata dia lagi, itu mana al-falah. Al-falah adalah apabila kita berjaya mencapai suatu cita-cita kita ataupun suatu yang menjadi tujuan dalam hidup kita ini. Kemudian kata dia, wadzalika darban. Kejayaan dalam hidup ataupun cita-cita dalam hidup ini ada dua jenis. Yang pertama dunyawiyun, cita-cita duniawi, wa ukhrawiyun, dan yang kedua cita-cita ukhrawi, cita-cita di akhirat. Jadi fahamlah kita bahwasanya seorang mukmin, kalau manusia biasa, dia ada cita-cita, dia ingin juga mencapai al-falah, kejayaan, tapi kejayaan yang ingin dia capai, cita-cita yang ingin dia capai hanyalah bersifat duniawiyun, dunia. Tapi kita orang beriman, al-falah yang kita kejar ialah duniawiyun dan juga ukhrawiyun. Kata dia, fad-dunyawiyu az-zafaru bis-sa'adat allati tatibu biha hayatud dunya, iaitu mencapai kebahagiaan yang mana dengan tercapainya kebahagiaan itu, kehidupan dunia kita ni menjadi elok, menjadi sejahtera, menjadi sempurna. Kejayaan duniawi ini, kata dia, merangkumi tiga. Yang pertama al-baqa, kita dapat melalui kehidupan yang selamat di atas muka dunia ini, yang tidak membawa kepada kebinasaan kita. Dalam bahasa kita mungkin kita boleh sebut kesihatan, mencapai kehidupan yang sihat, yang bebas daripada penyakit ataupun sebarang ancaman yang boleh membinasakan tubuh badan kita. Jadi dalam situasi sekarang ni kita berhadapan dengan virus COVID-19, maka kita ingin mencapai al-falah dalam sisi ini. Maka di antara caranya ialah dengan al-wasilah, dengan kita mencari jalan untuk menuju kepada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan melimpahi kejayaan kepada kita, termasuk kejayaan dalam kita mementeras ataupun membasmi virus COVID-19 yang sedang kita bergelut dengannya sekarang ini. Yang kedua, kejayaan di dunia, kata dia, cita-cita di dunia ialah al-ghina, iaitu kekayaan. Kekayaan di sini bukan bermaksud kita menjadi jutawan, tidak, tetapi kita tidak bergantung kepada orang lain, kita hanya bergantung kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan al-ghina, ghina nafs, jiwa. Kaya yang sebenar adalah kaya jiwa, dan kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Dan yang ketiga, kata dia, al-izzu, kemuliaan. Kita tidak hidup dalam keadaan terhina, kita dihina oleh orang lain, sebaliknya kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wafalahun ukhrawi, adapun kejayaan akhirat ukhrawi, kata dia ada 4, iaitu baqa'un bila fana, kekekalan tanpa musnah lagi, iaitu kita mencapai, kita ingin apabila kita mati nanti dibangkit oleh Allah, kita ingin berjaya di akhirat. Yang pertama iaitu kita
mencapai kehidupan yang abadi, kehidupan yang abadi di sana dalam syurga. Itu yang pertama, baqaun bila fana. Yang kedua, ghina bila faqr, kaya yang tidak ada lagi kefakiran. Di akhirat, bila Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga, kita akan mencapai kenikmatan syurga dan kita akan menjadi orang kaya yang tidak ada lagi kefakiran. Yang ketiga, izza bila dhul, kemuliaan yang tidak ada lagi kehinaan. Dan yang keempat, ilma bila jahlin, ilmu tanpa ada lagi kejahilan. Sebab itu dalam Sahih Al-Bukhari ada satu nasyid yang sering dilaungkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mereka dalam jihad, di mana la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan yang kehidupan akhirat. Yakni kebahagiaan yang sebenar ialah kebahagiaan abadi di akhirat. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, kata Allah, wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu, dan sesungguhnya negeri akhirat benar-benarlah ia negeri kehidupan, yakni negeri yang mana kamu akan hidup dengan kekal abadi di sana, dan jika kamu diberi syurga oleh Allah kekal abadi dalam keadaan mencapai nikmat yang tidak akan putus. Jadi begitulah kita memahami bahasanya al-falah, dan maksud dengan al-falah ialah kejayaan mencapai maksud ataupun cita-cita kita, sama ada cita-cita itu cita-cita duniawi ataupun cita-cita ukhrawi, iaitu kebahagiaan duniawi dan juga kebahagiaan ukhrawi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, kita balik kepada ayat tentang al-wasilah. Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang sekali lagi ayat ini supaya kita tidak dalam penguraian kita tidak meninggalkan ayat, kerana kuliah kita ini adalah kuliah tafsir. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wabtaghu, dan kamu semua carilah ilaihi, kepadanya, yakni kepada Allah, al-wasilah, jalan, jalan yang mendekatkan kamu kepada Allah ataupun menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahidu fi sabilihi, dan kamu semua berjihadlah di jalannya, la'allakum tuflihun, supaya kamu beroleh kejayaan, diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan atau al-falah kita telah uraikan, tinggal satu lagi, iaitu al-wasilah. Al-wasilah menurut Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani juga, kata dia, yang dimaksudkan dengan al-wasilah ialah at-tawassul ila syai'in bi rughbatin. Kita mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu bi rughbatin, dengan semangat, dia panggil. Bukan kita dipaksa, kita dibawa, kita diheret, tidak, tapi bi rughbatin, dengan semangat ataupun dengan keinginan kita sendiri. Itu beza di antara al-wasilah dengan al-wasilah bil sad. Al-wasilah itu at-tawassul ila syai'in bi rughbatin, kita mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu dengan keinginan kita sendiri. Kemudian kata dia, wa haqiqatul wasilah, haqiqatul wasilati ila Allah, hakikat wasilah kepada Allah, kata dia, ialah mura'ati sabilihi, iaitu dengan kita memberi perhatian kepada jalan yang boleh menghubungkan kita, yang boleh menyampaikan kita kepada Allah, iaitu dengan 3 jalan, kata dia. Yang pertama bil ilmi, melalui ilmu. Yang kedua bil ibadah, dan kedua melalui ibadat. Yang ketiga wa taharri makarim syariah, dan menuntut kemuliaan-kemuliaan syariah. Wahia kal qurbah, dan hakikat wasilah, mencari jalan yang menyampaikan kita kepada Allah itu, dia kata menghampiri maksud. Istilah satu lagi iaitu al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fahamlah kita di sini bahwasanya yang dimaksudkan wasilah yang bawa kepada kejayaan tadi, bila kita berusaha mencari wasilah kepada Allah, maka kita akan sampai kepada kejayaan. Maksud wasilah ialah
kita mencari jalan yang boleh memberi perhatian, dan kita sentiasa memberi perhatian, menganggap penting jalan yang boleh menyampaikan kita kepada Allah, iaitu kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, ada 3 jalan. Yang pertama jalan ilmu, nanti kita akan huraikan satu persatu insya-Allah. Yang kedua melalui ibadat, yang ketiga melalui syariat, dengan kita menjaga, memelihara syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jalan yang menyampaikan kita kepada Allah ialah ilmu. Ini disebut dengan jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tentang kelebihan ataupun apa yang kita akan dapat apabila kita rajin menuntut ilmu ini. Dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan Ibn Majah, Sunan Tirmizi, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui satu jalan untuk mencari ataupun untuk menuntut dalam perjalanannya itu ilman, suatu ilmu, sahalallahu lahu, nescaya Allah akan memberi kemudahan untuknya, tariqan ilal jannah, untuk melalui jalan ke syurga. Jadi bila kita rajin menuntut ilmu, kata Nabi, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke syurga. Jadi sebagaimana kita sudah maklum bahwasanya di dunia ini kita menghadap Allah, dan di akhirat nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada orang beriman apabila masuk syurga nanti ialah dapat menatap Allah, menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Tirmizi, hadis hasan, itu ilmu. Jalan untuk menyampaikan kepada Allah ialah dengan menuntut ilmu. Sudah tentulah ilmu yang dimaksudkan itu adalah ilmu berkenaan dengan Al-Quran, dan juga berkenaan dengan ilmu sunnah Nabi, ataupun pecahan-pecahannya dan juga cabang-cabangnya, termasuklah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ataupun tazkiyah dan sebagainya. Jalan yang kedua yang membawa kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah ibadat. Ibadat ini dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Mu'adz, Nabi SAW pernah bertanya kepada beliau, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Tahukah kamu apa hak Allah ke atas hamba? Yani apa hak Allah yang mesti, hak ataupun tanggungjawab yang mesti hamba tunaikan kepada Allah? Qala, Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, Rasulullah pun menjelaskan kepadanya, haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah yang tertanggung di atas bahu sekalian hamba ialah ayya'buduhu, iaitu hendaklah sekalian mereka menyembahnya, beribadah kepada Allah, wala yusyriku bi syai'an, tanpa mensyirikkan, menyekutukan sesiapa pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita beribadah kepada Allah, kita menunaikan hak Allah, dan apabila kita menunaikan hak Allah, maka kita menjadi insan-insan yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hampir dengan Allah, maka kita berada pada martabat aulia Allah, wali Allah. Dan apabila kita berada pada martabat aulia Allah, maka di sana ada keistimewaan yang Allah Ta'ala akan limpahkan kepada kita. Kemudian hadis ini Nabi bertanya lagi kepada Mu'adz, atadri ya Mu'adz ma haqqum alaihi, tahukah kamu apa pula hak hamba yang dijanjikan Allah? Qala Mu'adz menjawab sekali lagi, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, lalu Rasulullah menjelaskan, alla yu'adzibuhum, iaitu Allah tidak akan mengazab mereka atau menyiksa mereka. Hadis terdapat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis kursi,
sebagaimana terdapat dalam matan Al-Arba'in Imam Nawawi. Hadis ini hadis yang ke-38. Kalau tuan-tuan yang ada kitab himpunan 40 hadis Imam Nawawi, boleh rujuk hadis ini, hadis yang ke-38, bukan 48, 38. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Qudsi, di mana kata Nabi, Allah telah berfirman, kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Dan jika hamba aku ingin mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, yang tidak ada amalan yang paling aku sukai melebihi daripada yang aku fardukan ke atasnya, yakni ibadat-ibadat yang fardu. Itu yang paling Allah Ta'ala suka melihat kita melakukannya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian berterusan hamba aku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunat-sunat, an-nawafil, yang sunat, hatta uhibbahu, sehinggalah aku akan cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, lalu apabila aku telah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah pendengarannya yang mana ia mendengar dengannya, yakni akulah yang akan membimbing pendengarannya. Wa basarul ladzi yubsiru bi, akulah penglihatannya yang mana ini dia melihat dengannya, yakni apabila dia melihat, maka dia melihat dengan petunjukku, dengan bimbinganku. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan akulah tangannya yang mana ia megang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah kakinya yang mana ia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la u'tiyannahu, jika ia minta kepadaku, pasti aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adani la u'idannahu, jika ia mohon perlindungan denganku ataupun dia minta perlindungan kepadaku, nescaya aku akan lindungi dia. Ini hadis sebagaimana kita sebut tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi jelas apabila kita mendekatkan diri dengan Allah dengan ibadat-ibadat fardu dan juga ibadat sunat, sehingga Allah kasih kepada kita, bila Allah kasih kepada kita, maka kita menjadi awliya Allah, menjadi wali Allah, dan pada ketika itu doa kita akan mustajab. Kita akan dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah seluruh perilaku-perilaku kita, dan doa-doa kita akan mustajab. Pada saat inilah, saat kita berdepan dengan musibah ini, marilah kita kembali kepada Allah, kembali menjaga salat, menjaga ibadat-ibadat kita, kembali berdoa, kembali berzikir kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita ini diterima oleh Allah sebagai kekasihnya, sebagai awliya-Nya, dan sekaligus doa kita akan mustajab, dan musibah yang sedang menimpa kita pada ketika ini akan segera hilang, akan segera dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita membaca dan cuba memahami satu ayat dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyentuh tentang wasilah dan arahan daripada Allah supaya kita ini mencari, menyelidik dan mempelajari jalan yang boleh menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana apabila kita berusaha ke arah mencapai keredaan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, Allah menjanjikan kepada kita al-falah, iaitu kejayaan, yang mana ulama mentafsirkan yang dimaksudkan dengan kejayaan itu ialah kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan abadi di akhirat. Sekianlah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول